mikrofon. Saya pun tak tahu sebab apa. Tempat lain semua okey. Suara ni mesti ada masalah. Tak, dekat banyak-banyak suara tak ada hal. Suara ni mesti setiap minggu mesti ada hal. Mesti buat hal. Okey. Tiga waktu, kita ulang sekali. Tiga waktu yang berkaitan dengan masa, iaitu terbitnya matahari. Terbitnya matahari sehingga bila naik matahari satu galah, satu tombak, qadar rumhin. Yang kedua adalah waktu yang diharamkan solat adalah ketika mana matahari sedang tegak, dan 2 minit sebelum zuhur, sebelum masuknya tergelincir matahari. Kemudian yang ketiganya adalah kekuningan matahari. Ketika mana sunset lah, sebelum terbenam matahari ada kekuningan, kita nampak menuju tepi laut, maka itulah sebenarnya waktu yang diharamkan untuk solat. Tuan-tuan, disebab apakah falsafah ataupun hikmah pengharaman solat pada ketika itu? Pernah satu jamaah pergi ke mana? Ke satu tempat, waktu matahari sedang terbit ni, mereka sedang menyembah matahari, sujud, rukuk kepada matahari. Ada satu golongan. Dan bila tibanya waktu petang matahari nak terbenam, mereka bakar api, unggun api besar, kemudian mereka duduk keliling, mereka bacalah, macam kita berzikir lah, kita tak tahu mereka baca apa. Kemudian mereka duduk di sekeliling api tersebut, mereka sembah api tadi. Dan ada di kalangan ulama menyatakan mereka melakukan sedemikian kerana mereka nak minta perlindungan daripada api supaya api tak membakar mereka. Jadi perkara ni perkara yang gharib ataupun perkara yang pelik lah. Itu 3 waktu. 2 waktu lagi yang berkaitan dengan perbuatan manusia, iaitu selepas daripada sembahyang fardu subuh, tidak dibenarkan lagi sembahyang sunat. Selepas daripada sembahyang fardu asar sehingga terbenamnya matahari, maka tidak ada lagi sembahyang sunat. Sebelum daripada itu, suka saya sebutkan di sini mengenai dengan solat sunat ini, kita pecahkan kepada 3 bahagian yang besar. Dalam topik yang kita bincangkan waktu yang diharamkan solat, ada 3 solat yang saya pecahkan. Yang pertama iaitu solat sunat yang mempunyai sebab yang mendahului. Mana ada sebab tu, kita sembahyang. Contoh, seseorang yang solat qada. Sebab apa dia qada? Sebab yang mendahului. Apa yang mendahului? Dia tertinggal solat. Sebab tu dia solat qada. Dan solat yang mendahului ini ada beberapa lah. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunat. Di antara solat sunat yang mempunyai sebab yang mendahului, ada ketika fardu ain seperti solat qada, sebelum dia tertinggal solat, maka dia nak qada solat, maka dibenarkan dia lakukan pada waktu yang diharamkan. Cuma di sini ulama menyatakan, dalam kitab Imam Nawawi, kitab Raudatul Talibin, dia ada menyebutkan sekiranya seseorang itu sembahyang qada pada waktu tersebut, adakah dibenarkan ataupun tidak? Dibenarkan. Waktu yang dilarang ni, solat qada dibenarkan. Cuma yang tak dibenarkan, dia saja pilih waktu tu. Waktu lain banyak, tapi dia pilih waktu tu. Itu yang tidak dibenarkan. Contoh, seseorang itu dia lepas sembahyang fardu asar, dia teringat semalam ada tertinggal solat sunat ataupun solat fardu, maka dia terus qada. Boleh, tak jadi masalah. Cuma bukanlah niat kita, lepas asar aku mesti kena buat ni, lepas subuh mesti kena buat ni. Tidak. Tapi bila dia nak buat, boleh buat, tetapi bukan daripada perancangan awal dia niatkan untuk buat solat qada pada waktu yang diharamkan ni sahaja. Tuan boleh faham? Perkara yang kedua iaitu fardu kifayah, solat jenazah. Solat jenazah ni adalah solat yang dibenarkan pada waktu diharamkan.
Selepas sembahyang asar, kita solat jenazah. Solat jenazah ni adalah solat yang sebab mendahului. Sebab apa sebab mendahului? Kerana sucinya jenazah. Selepas mandi jenazah suci, dan selepas bersuci, maka itu sebab mendahului untuk dia sembahyang. Kita tak boleh sembahyang kalau dia tak mandi lagi. Dia kena mandi dulu. Sebab dah mendahului. Sebab bersuci dah, jadi kita kena sembahyang. Jadi boleh dilaksanakan selepas daripada asar, selepas daripada subuh. Itu waktu yang dibenarkan untuk seseorang melaksanakan solat jenazah. Walaupun solat jenazah tu dah siap kafan, dah siap dimandikan di kafan pukul 4 suku, 4.45 azan asar, maka tunggulah setengah jam. Bukan kita nak lewatkan ke bumi jenazah, tetapi kita nak ramaikan orang yang sembahyang jenazah, maka ramailah orang berdoa untuk jenazah tersebut. Kemudian ada ibadat-ibadat yang sunat tau, yang dikatakan solat yang bagi dia ada sebab yang mendahului. Contohnya seperti solat sunat tawaf. Solat sunat tawaf adalah seseorang tak boleh solat sunat tawaf, melainkan dia kena tawaf dulu baru sunat. Baru solat sunat. Jadi sebab tawaf lah dia ke solat sunat. Itu dipanggil sebab yang mendahului. Sebab yang mendahului sebelum melaksanakan solat. Solat tahiyatul masjid. Tuan-tuan masuk dalam masjid, baru sembahyang tahiyatul masjid. Tuan-tuan tak akan sembahyang dulu baru masuk masjid. Perkara yang ketiga, sunat wudu. Sunat wudu ni tuan-tuan ambil wudu dulu baru sembahyang wudu. Bukan tuan-tuan sembahyang wudu dulu baru ambil wudu. Tak. Jadi itu dipanggil sebab yang mendahului. Semua solat-solat ini yang saya bagi tahu adalah solat yang dibenarkan pada ketika waktu yang diharamkan. 5 waktu yang diharamkan saya sebut tadi, semua sembahyang-sembahyang yang saya sebutkan baru tadi dibenarkan. Yang kedua adalah solat sunat yang mempunyai muqarin. Muqarin ini maksudnya solat sunat yang diiringi, yang berserta. Contohnya solat sunat istisqa, minta hujan. Solat sunat khusuf, gerhana matahari, bulan. Itu solat sunat dipanggil muqarin. Boleh juga kita kategorikan dia dalam kategori yang pertama, dipanggil solat sunat yang mempunyai sebab mendahului. Seseorang sebab apa sembahyang gerhana? Sebab berlaku gerhana bulan, dia sembahyang gerhana. Kalau tak berlaku, dia tak sembahyang. Jadi bila berlaku ada sebab yang mendahului, baru dia sembahyang. Bila ada musim kemarau, tak ada air, baru dia sembahyang. Ada ulama kategorikan ini adalah di dalam kategori yang kedua, dipanggil sebab muqarin. Sebab yang berserta. Sebab apa dipanggil muqarin? Sebab apa sebab mendahului? Kerana dia ada musim kemarau, baru dia solat istisqa. Dan kemarau tersebut berterusan sampailah dia melaksanakan solat. Itu dipanggil muqarin. Dia berserta. Dalam ketika sembahyang tu masih lagi tak ada air, masih lagi tak turun hujan. Dalam ketika sembahyang tu masih lagi berlaku gerhana. Kalau dah habis gerhana sembahyang, maka tak sah, sebab dah habis waktu untuk solat gerhana. Kemudian kita lihat pembahagian yang ketiga solat sunat ini. Solat sunat ini bukan solat sunat muqarin, bukan solat sunat yang mempunyai sebab yang mendahului, tapi sebab dia terkemudian. Solat kategori yang ketiga ini tidak dibenarkan seseorang buat pada waktu-waktu yang diharamkan. Apa dia? Contohnya niat ihram. Tuan-tuan solat sunat ihram selepas asar, tak boleh. Tuan-tuan pergi di Tan'im, daripada Mekah nak buat umrah, pergi ke Tan'im. Bila pergi ke Tan'im, tuan-tuan solat sunat. Solat sunat apa? Solat sunat ihram. Tak dibenarkan. Sebab apa tak dibenarkan? Ihram tu tuan-tuan solat sunat dulu, baru niat ihram. Jadi niat ihram tu datang selepas. Bukan tuan-tuan niat ihram kemudian solat sunat. Tak. Solat sunat dulu. Lepas solat sunat, naik kenderaan tu baru niat. Ataupun keluar daripada masjid niat. Niat menaikkan umrah. Jadi itu panggil sebab kemudian. Jadi solat sunat ihram tak dibenarkan ketika waktu-waktu yang diharamkan. Kemudian solat sunat apa lagi? Di antaranya adalah solat sunat hajat. Solat sunat kategori yang ketiga ni adalah solat sunat yang kategori dia lemah. Sebab
bila solat hajat, kemungkinan hajat kita diqabul ataupun tidak. Jadi bila tak pasti, maka itu dipanggil kategori yang lemah, maka tidak dibenarkan sembahyang dalam waktu-waktu yang diharamkan ataupun sebab yang terkemudian. Solat sunat hajat, solat sunat taubat, solat sunat tahajud. Solat sunat tahajud ni istilah kita lah. Sebenarnya apa-apa solat sunat pun dipanggil tahajud. Bangun tidur, bangun sembahyang, itu tahajud lah. Tak niat tahajud pun tahajud. Memang nama tahajud, sembahyang pada waktu malam, bangun daripada tidur sebelum azan subuh. Cuma sekarang subuh lambat, 6.10, 6.11, 6.10. 6.10 lambat. Tuan-tuan bangun pukul 6 pun mandi-mandi ringkas, ambil wuduk, sempat sembahyang. Tapi dah dekat sangat lah. Tapi masih dikira tahajud juga tu. Solat sunat tasbih, solat sunat musafir. Solat sunat tuan-tuan nak bermusafir pergi ke Johor, tuan-tuan berhenti sekejap di masjid sembahyang ataupun sembahyang di rumah tuan-tuan, sembahyang sunat, sunat musafir. Itu juga adalah sebagai sunat safar. Itu juga sunat yang terkemudian, yang tak boleh buat waktu haram. Tuan-tuan nak bergerak lepas asar, solat sunat lah sebelum asar, solat sunat safar. Ataupun solat sunat sampai daripada safar, daripada Johor sampai ke Kuala Lumpur dengan selamat, solat sunat 2 rakaat, solat sunat sampai daripada safar, safar yang panjang, itu juga sunat. Solat sunat istikharah, solat sunat sebelum dihukum gantung. Dihukum gantung, tuan-tuan solat sunat dulu, hukum gantung lepas tu. Jadi maksudnya solat sunat kalau hukum gantung pukul 6, dia tak boleh sembahyang sunat, solat sunat solat sunat nak menghadapi hukuman gantung selepas asar, dia kena buat sebelum. Sebab hukuman gantung tu selepas sembahyang, bukan sebelum. Itu semua adalah antara solat-solat sunat yang tak dibenarkan dalam waktu-waktu yang diharamkan yang saya sebutkan sebentar tadi. Okey? Okey. Kita faham tentang solat sunat buat sebelum pasang niat. Macam mana? Sebelum pasang niat buat umrah. Solat sunat ihram dulu. Solat sunat ihram, kemudian kita naik kenderaan, atau kita naik kenderaan ataupun keluar dari masjid, kita niatlah. Niat saja menunaikan umrah dan berihram dengannya kerana Allah SWT. Kalau kita buat di Mekah, di Tanaim, kita sampai di Tanaim, kita solat sunat ihram dulu. Solat sunat ihram dulu, kemudian baru niat. Kalau solat sunat ihram tu jatuh waktunya selepas solat asar, kita tak boleh buat. Kita tak dibenarkan buat kalau lepas asar atau lepas subuh. Kalau waktu-waktu lain, boleh. Waktu lain, adakah kita dah niat, kalau kita dah niat baru sunat ihram, atau dia tak kena? Dia contohnya kita kalau sampai di Tanaim tadi, contohnya sampai dekat nak asar, maka sebelum nak azan asar kita solat sunat dulu. Kalau dekat-dekat nak asar, solat sunat ihram, kemudian azan asar terus sembahyang asar. Jangan kita tunggu sembahyang asar lepas tu solat sunat ihram, kerana solat sunat ihram tak dibenarkan selepas daripada asar, waktu yang diharamkan sembahyang. Soalannya, kalau kita sunat ihram tu, ya, selepas niat, selepas pakai ihram, boleh ke? Ataupun dia mesti sebelum dia berniat? Tak pakai niat ihram ketika kita pakai ihram. Sebab bila kita niat ihram, makna kita dalam pantang larang dia. Makna kita tak boleh pakai baju semua. Jadi kita dah siap-siap pakai ihram, baru kita niat ihram. Kalau dianya lepas tu, kalau dia dalam waktu selepas zuhur, boleh lah kita masih boleh sembahyang zuhur, lepas zuhur boleh, tak ada masalah. Cuma lepas asar ni, kalau dia nak gabungkan, contohnya dia baru sampai solat sunat tahiyatul masjid dan ihram. Tahiyatul masjid boleh. Sebab solat sunat tahiyatul masjid adalah kategori yang pertama, sebab yang mendahului. Dia masuk masjid, maka dia solat sunat tahiyatul masjid. Sebab masuk masjid lah solat sunat tahiyatul masjid, itu dibenarkan. Cuma dia nak gabungkan niat. Gabungkan niat
ketika mana waktu yang dilarang tidak dibenarkan. Gabungkan niat boleh. Kalau dia solat sunat mutlak ni, solat sunat kategori yang ketiga ni, dia boleh gabungkan mana-mana niat. Contohnya tuan-tuan nak semayang, saja aku solat-solat taubat dan hajat dan tasbih. Kalau tuan-tuan nak niat tiga-tiga boleh ya. Sebab tiga-tiga ni kategori dalam solat, kategori ketiga, solat sunat yang mutlak, solat sunat mutlak lah kita panggil. Boleh niat, tapi bila tuan-tuan nak niat dalam waktu yang diharamkan, itu tidak dibenarkan. Contohnya tahiyatul masjid tu boleh niat lepas asar. Tuan-tuan masuk masjid niat solat sunat tahiyatul masjid. Ketika masuk dalam masjid, niat solat sunat tahiyatul masjid, tuan-tuan gabungkan dengan solat sunat ihram. Sedangkan solat sunat ihram tak dibenarkan. Tuan-tuan gabungkan dua niat, maka itu tidak dibenarkan. Satu niat boleh, satu niat tidak dibenarkan. Tuan-tuan gabungkan, maka hukumnya adalah tidak dibenarkan. Macam tuan-tuan semayang lah, semayang tahiyatul masjid tapi niat solat sunat hajat. Sajaku solat sunat tahiyatul masjid dan hajat selepas asar, maka tak dibenarkan. Kalau selain daripada selepas asar, selepas subuh, itu boleh lah. Okey. Semua ada tiga kategori yang saya sebutkan tadi. Ini semua adalah berdasarkan solat sunat kategori yang ketiga tadi. Hukumnya adalah siapa yang buat dalam waktu yang dilarang, maka hukumnya adalah haram dan tidak sah berdasarkan larangan Nabi. Riwayat hadis daripada Uqbah bin Amir. Dia kata salasu sa'at kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna. 3 waktu yang Nabi SAW melarang kami daripada kami melaksanakan solat pada waktu tersebut. Au an naqbura fihinna mautana, atau kami kebumikan mayat pada 3 waktu ni, Nabi larang. Pertamanya hina tatlu'u asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'. Kebumikan jenazah ataupun sembahyang ketika matahari terbit, itu tak dibenarkan. Matahari terbit tuan-tuan sembahyang, itu tak, itu waktu syuruk. Syuruk ni adalah maksudnya terbit, baru nak terbit matahari, itu tak dibenarkan sembahyang. Kebumikan jenazah pun tak dibenarkan, tapi bukanlah maksudnya diharamkan, tidak. Mana tunggulah waktu yang sesuai sikit, cerah sikit. Hatta tartafi', sehingga naik matahari itu satu galah, satu tombak. Yang keduanya wahina yaqumu qa'imuz zahira hatta tamila asy-syamsu. Ketika matahari tengah tegak, dia panggil waktu istiwa. Matahari tengah tegak, itu pun tak boleh juga. Sebab tengah panas terik. Kalau nak ke bumi ke mayat tengah panas terik tu, tidak ada sebarang teduhan. Dan waktu tersebut juga Nabi larang untuk semayang. Dan yang ketiganya wahina tadayyafa asy-syamsu lil ghurub hatta taghrub. Ketika mana matahari nak terbenam dah, tak perlulah semayang sunat. Ketika kekuningan matahari itu, tak perlu semayang sunat. Nak ke bumi mayat pun tak perlulah waktu tu, tunggulah lepas maghrib ke. Lepas maghrib setengah 15-20 minit lepas maghrib. Jangan ambil waktu-waktu yang senja tu. 3 waktu ini adalah Nabi larang untuk kita sembahyang dan juga kita kebumikan mayat. Hikmah ni seperti mana saya bagi tahu tadi, sama ada syaitan pun waktu matahari terbit, waktu matahari terbenam, syaitan akan bersama sekali. Sebab tu kita tak dibenarkan sembahyang sunat pada ketika itu. Dan juga waktu tersebut orang-orang Majusi menyembah sama ada api ataupun menyembah matahari. Cuma di sana ada beberapa keagungan yang menyebabkan semua waktu-waktu yang diharam ini gugur. Bila mana kita berada di Makkah, bila mana kita berada di Makkah, tidak ada waktu yang diharamkan untuk solat. Di Makkah ni di mana? Betul-betul di Masjidil Haram ke mana? Betul-betul berada di tanah haram. Bukan Masjidil Haram tu, Masjidil Haram tu besarlah, tapi tanah haram lagi besar. Maksud di sini tidak ada waktu yang diharamkan sembahyang di tanah haram. Walaupun sebahagian ulama kata maksud tanah haram tu Masjidil Haram saja. Secara umumnya adalah di tanah haram. Tanah haram berapa kilometer? Saya tak salah saya 21 kilometer lebih kurang. Itu tanah haram. Lepas tu tanah halal lah. Berdasarkan hadis riwayat Jubair bin Mut'im,
Jubair bin Mut'im kata, ya Bani Abdi Manaf. Riwayat daripada dia. Nabi SAW bersabda, ya Bani Abdi Manaf. Wahai Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait. Jangan kamu larang seseorang yang sedang tawaf di Kaabah ini, di Baitullah ini. Wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Dan jangan kamu larang juga orang yang sembahyang. Mana-mana orang yang sembahyang pada mana-mana waktu yang dia nak, sama ada siang dan juga malam. Ini menunjukkan tak ada waktu yang dikecualikan ketika mana berada di Mekah, sebab tempat tersebut tempat yang mulia. Ketika berada di Madinah, waktu haram tu kembali balik ada, hanya dikecualikan di Mekah sahaja. Kemudian dikecualikan pengharaman solat pada waktu istiwa. Istiwa ni pada waktu matahari sedang tegak. Matahari sedang tegak ni, kalau betul-betul negara yang berada di atas garisan khatulistiwa, memang tak ada bayang-bayang. Malaysia hampir lah. Bila hampir ada lagi bayang-bayang walaupun matahari sedang tegak. Itu waktu diharamkan semayang tau. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita, berdasarkan hadis berdasarkan satu hadis yang menyebut inna jahannam tusajjar illa yaumul jum'ah. Api neraka Jahannam ni akan dipanaskan pada waktu tengah hari lah, akan dipanaskan, melainkan pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat tidak. Hadis ni hadis yang lemah, hadis yang lemah. Tetapi berdasarkan sokongan hadis-hadis sahih yang lain yang menyatakan Nabi datang awal, Nabi galakkan jemaah nak sembahyang Jumaat datang awal ke masjid. Nanti kita akan bincangkan satu masa yang lain mengenai dengan solat sunat qabliyah Jumaat. Solat sunat qabliyah Jumaat ni sebahagian di kalangan ulama tak setuju tau, sebab tak ada hadis yang sahih. Hadis daripada Ibnu Mas'ud itu ada. Dia kata dia sembahyang 2 rakaat sebelum Jumaat. Betul. Tapi perbuatan tersebut dia yang buat, bukan Nabi yang buat. Dia yang buat. Kita kata bila mazhab Syafi'i kita, dia berdalilkan hadis Ibnu Mas'ud. Dia kata kalau sahabat buat, mana mungkin dia boleh suka-suka buat. Pasti dia ada sandaran dia, pasti dia pernah dengar atau pernah lihat Nabi buat, sebab tu dia buat. Adapun hadis-hadis yang lain tak menunjukkan yang ada solat sunat qabliyah sebelum Jumaat. Kalau ada antara ulama yang menyatakan tidak ada ni, mereka kata kalau ada sudah pasti ada hadis yang menunjukkan riwayat yang menyatakan Nabi solat sunat qabliyah Jumaat. Tapi tidak ada, Nabi tak buat. Yang keduanya, kalau ada, kalau Nabi sembahyang di rumah, qabliyah Jumaat Nabi sembahyang di rumah, sudah pasti ada riwayat daripada isteri-isteri Nabi yang menyatakan Nabi solat sunat qabliyah Jumaat di rumah. Tapi tak ada yang menyatakan riwayat seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i kita kata qabliyah Jumaat itu ada berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud tadi. Sebenarnya ramai di kalangan sahabat solat sunat sebelum Jumaat, ramai. Riwayat yang banyak, ramai di antaranya Ibnu Umar. Dia solat sunat sebelum Jumaat. Solat sunat dia 12 rakaat. Dan itu menunjukkan 12 rakaat yang dia sembahyang tu berdasarkan keumuman hadis yang kita akan bincangkan nanti, iaitu Nabi galakkan sahabat-sahabat orang yang solat Jumaat datang awal. Bila datang awal, apa yang mereka nak buat? Mereka sembahyang. Sembahyanglah berapa rakaat yang mereka nak. Tapi Nabi tak sebut solat sunat qabliyah. Kemungkinan Abdullah bin Mas'ud dia solat sunat itu adalah solat sunat bukan qabliyah Jumaat, tapi solat sunat secara umum, iaitu bila datang ke masjid sebelum khatib naik di atas mimbar, duduk atas kerusi dia, sebelum daripada tu selesaikan sembahyang. Bila dia dah naik, tak ada sembahyang sunat lagi dah. Jadi dikecualikan dalam mazhab Syafi'i kita pada hari Jumaat boleh sembahyang berdasarkan keumuman hadis Nabi tadi. Nabi suruh datang awal sembahyang. Sembahyang sampai bila? Nabi tak bagi tahu sampai matahari tegak, tapi sampai khatib naik di atas mimbar. Khatib naik itu bila? Bila masuknya waktu sembahyang Jumaat. Bila masuknya sembahyang azan Zuhur, azan Jumaat, khatib akan naik di atas mimbar. Bila naik di atas mimbar,
maka tak dibenarkan lagi sembahyang sunat. Jadi di sini boleh kita katakan apa? Kalaulah sebahagian mazhab yang lain, dia kata kalaulah ada sembahyang solat sunat qabliyah Jumaat, pasti Nabi naik di atas mimbar. Kemudian Nabi sembahyang sunat. Tapi Nabi tak ada sembahyang sunat. Sebab zaman Nabi azan sekali je. Nabi naik di atas mimbar, muazzin azan depan Nabi. Lepas muazzin azan, terus Nabi berkhutbah. Tak ada sembahyang sunat. Okey? Ini semua berbeza dengan mazhab Syafi'i kita. Okey. Kemudian berdasarkan hadis yang saya sebutkan tadi, inna jahannam tushajjar illa yaumul jum'ah. Api neraka akan dipanaskan pada tengah hari melainkan pada hari Jumaat. Hari Jumaat dibenarkan sembahyang sunat. Sampai bila? Sampai sebelum azan Jumaat. Tak ada waktu haram. Bilakah waktu istiwa ni diharamkan? Istiwa ni tuan-tuan sekejap je. Itulah waktu berakhirnya duha. Waktu yang diharamkan sembahyang. Istiwa ni kita buatlah satu kotak begini. Satu kotak. Matahari daripada mana? Daripada barat ke timur. Terbit sebelah barat. Terbit sebelah timur ke barat? Timur. Terbenam sebelah barat. Terbit sebelah timur, terbenam sebelah barat. Daripada timur naik kotak ni, dia masuk je matahari, keluar balik ke kotak ni dalam masa 2 minit. Mana masuk je matahari itu waktu yang diharamkan, dia bergerak sampailah ke arah barat. Bila terkeluar matahari, semua masuk waktu zuhur. Dan ketika matahari lalu dalam satu ruangan ini, waktu istiwa ni, matahari lalu, itulah dalam masa 2 minit. Masuknya matahari, bergerak sampai matahari keluar keseluruhannya, masuk waktu zuhur, itu dalam masa 2 minit je. Ulama' falak menyatakan dalam masa 2 minit je, itu waktu yang diharamkan. Cuma sebahagian kita kadang-kadang dia punya waktu tu habis awal, setengah jam, 45 minit, sejam sebelum zuhur. Jadi waktu istiwa hanya 2 minit je, sebab matahari sentiasa bergerak. Dan bergerak waktu istiwa ni sekejap sangat. Panduan waktu untuk dia kira macam mana tu? Istiwa tu tengok, kalau contohnya azan 1.20 minit, makna 1.18 tak boleh sembahyang dah. 1.18 kita tak boleh sembahyang lah, sebab 2 minit sebelum azan zuhur. Ini juga seperti mana riwayat daripada Imam Malik dalam kitab Muwatta' daripada Tha'labah bin Abi Malik Al-Qiradhi. Dia kata annahum kanu fi zaman Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yusalluna yawm al-jum'ah. Mereka mereka pada zaman Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, mereka sembahyang pada hari Jumaat hatta yakhruja Umar, sampai Sayyidina Umar keluar. Fa idza kharaja, apabila Sayyidina Umar keluar, wa jalasa 'ala mimbar, dia duduk di atas mimbar, kursi mimbar, wa azana al-muazzin, muazzin akan azan. Jalasna natahaddas, kami akan duduk dan kami akan bercerita. Kami akan duduk, kami akan bercakap sesama kami hatta idza sakatal muazzin, sehinggalah apabila muazzin diam, wa qama Umar, Sayyidina Umar bangun nak memberikan khutbah, sakatna, kami diam, kami tak, falam yatakallam ahadun, mana ketika azan tu mereka cakap lagi. Maknanya bukanlah azan tu haram bercakap, tidak. Sebab zaman Sayyidina Umar pun bercakap, cuma dari segi adab tu kurang lah, tidak ada adab, makruh. Sebab tu azan kita diam. Tapi bila Sayyidina Umar naik berdiri membaca khutbah, pada ketika itu seorang pun tak bercakap. Haram apa-apa solat sunat yang dilakukan ketika mana khatib sedang membaca khutbah di atas mimbar. Apa-apa solat sunat, walaupun kita tak sembahyang sunat dekat masjid, sembahyang sunat dekat rumah, haram juga. Sebab tak boleh sembahyang sunat. Bila khatib naik di atas mimbar, tak boleh sembahyang sunat. Haram ni kepada siapa? Kepada orang yang nak melaksanakan jemaat. Contoh kita nak sembahyang jemaat, tak lambat, mandi-mandi semua, tengok khatib dah start dah. Dah start apa? Khutbah. Kita pun sembahyang sunat dulu lah dekat rumah. Haram juga, tak boleh. Pengharaman ini adalah ijma' di kalangan ulama'. Bila disebut ijma' ni, makna tak ada seorang pun ulama' yang kata boleh sembahyang ketika khutbah.
Bila sebut ijma' di kalangan ulama, tidak ada seorang pun berpendapat yang membenarkan sembahyang sunat ketika khatib sedang membaca khutbah. Walaupun seseorang berada di Mekah, sama juga. Kita berada di Mekah, khatib sedang berkhutbah. Kita kata, dengar, bukan kita faham pun, baik sembahyang sunat. Tetap haram. Tak boleh dan tak sah sembahyang sunat tersebut. Pengharaman solat ini, walaupun khatib belum memulakan bacaan khutbah, makna bila khatib di atas mimbar, tak boleh sembahyang sunat dah. Walaupun dia tak start lagi, tak start lagi, dia tak mulakan lagi. Pendek kata, bila dia duduk di atas kerusi dia, malaikat yang duduk dekat depan pintu yang catat nama siapa datang dapat kambing, dapat unta lah, dapat seperti korban lembu, korban ayam lah, apa semua tu, malaikat pernah tutup buku dia, dia pun dengar khutbah sekali. Pada ketika itu tak dibenarkan bercakap dah waktu khatib naik di atas mimbar, walaupun tak start lagi. Seseorang yang solat ketika khatib menyampaikan khutbah, sebab apa haram? Menunjukkan dia berpaling daripada dengar khutbah. Bila kita sembahyang, mana kita nak dengar khutbah? Sebab itu ulama kata hukumnya haram. Cuma di sana disunatkan bagi orang yang menunaikan solat Jumaat meringkaskan solatnya sebelum khatib naik di atas mimbar. Solat apa ni? Solat sunat tahiyatul masjid saja dibenarkan. Sunat bagi orang yang nak menunaikan solat Jumaat, dia masuk masjid, khatib sedang naik di atas mimbar. Sunat untuk solat sunat tahiyatul masjid, satu saja sembahyang disunatkan, tahiyatul masjid. Dan bila dah sunat, wajib pula diringkaskan, tak boleh baca panjang, bacanya wajib je. Sunat, solat sunat tahiyatul masjid, tetapi wajib diringkaskan. Solat sunat lain tak dibenarkan. Walaupun solat sunat qabliyah tak sah, apa-apa solat sunat tak dibenarkan, solat qada, solat apa semua tak dibenarkan, hukumnya haram. Itu ijma' di kalangan ulama. Okey, disunatkan solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. 2 rakaat saja, tak boleh lebih, tak boleh 4 rakaat. Itu pun ringkas. Baca Al-Fatihah saja, tak perlu baca surah. Kemudian ini semua berdasarkan daripada hadis riwayat Jabir bin Abdullah. Dia kata, ja'a Sulaik al-Ghatafani yaumal Jum'ah. Sulaik al-Ghatafani datang pada hari Jumaat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Nabi sedang berkhutbah. Dia masuk masjid terus duduk. Faqala lahu ya Sulaik. Nabi sedang berkhutbah, Nabi kata, wahai Sulaik, qum farka' raka'atan. Bangun solat sunat 2 rakaat. Solat mana solat sunat apa tu? Tahiyatul masjid lah, sebab dia masuk, dia tak sembahyang sunat tahiyatul masjid, terus duduk. Wa tajawwaz fihi, ringkaskan solat sunat kamu. Summa idza jaa ahadukum yaumal jumu'ah. Kemudian Nabi kata, bila salah seorang di kalangan kamu datang pada hari Jumaat, qala wal imamu yakhutub. Kemudian Nabi kata, sedangkan imam sedang berkhutbah, falyarka' raka'atain, maka dia solat sunat 2 rakaat, wal yatajawwaz fihima, ringkaskan solat sunat tersebut. Jadi solat tahiyatul masjid ni kalau kita duduk dah batal. Duduk tu dah terluput waktu dia, tak boleh sembahyang tahiyatul masjid. Tapi Sulaik ini, Sulaik al-Ghatafani, dia masuk masjid, dia duduk, tapi Nabi suruh bangun sembahyang sunat tahiyatul masjid. Maknanya masih ada waktu. Bila seseorang masuk masjid duduk, maka tak ada lagi waktu untuk sembahyang tahiyatul masjid. Melainkan dia kena keluar, masuk balik tahiyatul masjid. Di sini ulama menyatakan apa? Sebenarnya bila Sulaik duduk ni sebab dia tak tahu ataupun sebab dia terlupa. Bila seseorang terlupa ataupun tak tahu dalam waktu yang singkat, ada orang tegur, dia boleh bangun tahiyatul masjid. Tapi kalau tuan-tuan duduk dah 5 minit dah sembang dah semua, tiba-tiba orang tegur tak sembahyang tahiyatul masjid, terlupa. Dah habis waktu. Sebab lama sangat duduk. Ini yang kita bincangkan tadi pada awal-awal tadi, seseorang yang masuk masjid kerana nak i'tikaf, kerana nak dengar kuliah, kerana nak sembahyang, kerana apa-apa hajat, dibenarkan tahiyatul masjid walaupun pada waktu yang diharamkan untuk sembahyang. Berbeza seseorang yang masuk masjid, sebab apa nak masuk masjid? Saja nak solat tahiyatul masjid. Pada waktu diharamkan, itu tidak dibenarkan. Sebab tak ada hajat apa, saja nak solat tahiyatul masjid pada waktu diharamkan, itu tidak dibenarkan sembahyang. Contohnya azan maghrib pukul 7.30. Tuan-tuan datang pukul 6.30. Waktu diharamkan sembahyang, tapi tuan-tuan datang bukan sembahyang nak datang sembahyang tak sembahyang tahiyatul masjid, bukan. Tuan-tuan nak sembahyang maghrib. Sebab tu tuan-tuan sembahyang tahiyatul masjid, masuk masjid, solat sunat tahiyatul masjid itu dibenarkan.
Kemudian di sana ada beberapa perkara yang tuan-tuan perlu tahu. Yang pertama saya nak sebutkan mengenai dengan waktu yang diharamkan sembahyang ini adalah waktu daripada terbit matahari. Tuan-tuan faham bila sebut terbit matahari, waktu syuruk yang bunyi tek-tek itu maknanya azan subuh dah habis. Tuan-tuan nak sembahyang fardu subuh bukan jadi tunai, jadi qada lah. Itu sebab apa? Matahari dah terbit. Itu waktu diharamkan sembahyang. Dan menjadi kuat pengharaman itu daripada terbit matahari sampailah ke naik satu galah, naik satu tombak. Qadra ramhin. Satu galah tu berapa? Tuan-tuan, semenjak tahun 2021 ini 4 kali perubahan berlaku dalam nak menentukan waktu-waktu sembahyang ni. 4 kali berlaku perubahan. Dulu kalau tuan-tuan masih ingat, kita punya waktu solat isyraq ataupun duha ini bila? 28 minit selepas daripada bunyi tek-tek waktu syuruk tu. 28 minit. Sebab apa 28 minit? Kerana JAKIM menyatakan 1 darjah bersamaan dengan 4 minit. Bila mana masuknya waktu duha adalah 7 darjah. 7 darjah darab 4 minit dari 28 minit. Jadi cukup 28 minit. Bila mana tahu ni? Sebab dia kata dilewatkan waktu subuh tu. Waktu subuh tu kan lambat kan, tambah dulu. Waktu tambah berapa minit? 8 minit tambah tu. Bila tambah waktu tu, maka dia kata dikurangkan daripada 7 darjah, dikurangkan 5 darjah. Mana 1 darjah 4 minit dikurangkan jadi 5 darjah. Jadi 5 darab 4 jadi 20 minit. 20 minit je. 20 minit saja. Itu cara kiraan yang pertama lah. Cara kiraan yang kedua macam mana? Kiraan yang kedua, tuan-tuan ambil waktu subuh tolak dengan waktu syuruk, kemudian bahagi dengan 3, dapat jawapan tu tuan-tuan tambah dengan waktu syuruk, maka tuan-tuan akan dapat berapa tu. Contohnya sekarang ni kita katakan masuk apa? Subuh pukul apa? 6.10 6.10 tu mana bila 6 darab dengan 60 lah. 6 darab dengan 60 jadi 360. 6 darab dengan 6 minit. 6 darab dengan 6 minit pula. 10 minit. 6.10 jadi 6 darab dengan 60 minit. Jadi 360. 360 tambah 10 minit jadi 380 lah. Betul eh? Betul? 380 minit. 380 tambah 10 sebab 10 minit. 60 tambah 6 kali 6 36 tambah 10 apa? 370 lah. 370 betul lah. Tolak dengan waktu apa? Waktu syuruk. Syuruk berapa? Sekarang ni. Sekarang ni 7.21. 7.21. Jadi 7 darab 6 42. Betul eh? 7 darab 6 42 jadi 422 minit. 420 minit. 21 tambah 21 apa? 421 tambah dengan 420 tambah 21. 441 lah. 441 minit tolak dengan berapa tadi? 370. Betul? Bahagi dengan 3. Jadi tuan-tuan akan dapat apa? 23 minit. 23.6. 23 minit lah lebih kurang. 23 minit ni tuan-tuan tambah dengan waktu syuruk. Tambah waktu syuruk. 7.21 tadi tambah dengan 23 minit. Jadi 8? 7.46 tambah berapa? 23 minit tambah dengan 7.21.
7.44. 7.44. Jadi mana lebih kurang lah 20 ke 22 minit atau 23 minit lebih kurang tu lah. Kalau tuan-tuan tengok dalam Google, masih lagi kekal yang lama 7.49. 7.49. Mana lepas 28 minit. Ini semua berlaku perubahan yang saya bagi tahu tadilah. Sebab mereka lihat darjah. Mungkin sebelum ni daripada 5 darjah, mungkin contoh 5 darjah kedudukan kedudukan bulan, mereka naikkan lagi kedudukan tu ke beberapa darjah. Kemudian di Selangor pun mereka dah pecahkan zon. Dulu ada 2 zon, pecah ke 3 zon. Jadi itu antara sebab-sebab je lah. Jadi itu saya tak tahu. Itu tuan-tuan kena belajar ilmu ni Falak Itu antara sebab-sebab je lah. Jadi satu darjah bersamaan dengan 5 minit, satu darjah bersamaan dengan 4 minit. Jadi 5 darab 4, 20. Jadi kiraan kita dalam 20 minit lebih. 20 minit lebih. Dia lebih kurang tu, lebih kurang 20 ke 22 minit lebih kurang macam tu. Apa dia tu? 24 minit Tapi itu saya punya apa yang saya ingat lah, mungkin 6-10, mungkin 6 11 minit lah. Dia bila saya punya anggaran tu lari, maka waktu dia bakal lari juga. Tapi kalau tadi saya biasa kira tadi dalam 22 minit lebih kurang. Kalau tuan-tuan cek baliklah waktu bila masuk subuh dan juga bila masuk syuruk. Waktu syuruk dengan duha ni berdasarkan hadis Nabi lah. Nabi kata man salla al-fajr, man salla as-subha, siapa sembahyang subuh fi jama'atin, secara berjemaah, thumma qa'ada, kemudian dia duduk, dia zikrullah ta'ala, dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hatta tatla' asy-syams, sehingga terbit matahari. Bukan terbit je, terbit sampai naik satu galah. Ada penambahan, naik sampai terbit, masih waktu diharamkan sembahyang. Kemudian Nabi kata summa salla raka'atain, dia sembahyang 2 rakaat. 2 rakaat tu apa yang dia sembahyang? Nabi tak sebut. Itu ulama kata 2 rakaat tu ada yang kata duha, 2 rakaat tu ada yang kata syuruk. Kemudian Nabi kata kanas lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Maka dia akan mendapat ganjaran seolah-olah menunaikan haji dan juga umrah yang sempurna. Yang sempurna Nabi ulang 3 kali. Nabi ulang sebanyak 3 kali. Jadi nak bagi tu nak dapat pahala haji dan umrah ni bukan senang lah. Sebab tu dia punya waktu tu panjang. Tuan-tuan duduk daripada 6.10 sembahyang subuh berjemaah, kemudian sampailah 7.45, lebih kurang sejam setengah. Tuan-tuan zikir, baca Quran semua, baru dapat pahala haji dan umrah. Bukan bunyi tek-tek azan terus sembahyang sunat. Banyak tau macam tu. Dekat Masjid Ansar pun sama. Saya kata dulu dalam 2-3 bulan lepas saya keluar subuh pun, Nazim Masjid kata ustaz kena sampai bunyi jam. Sebenarnya bukan sampai bunyi jam. Itu orang buat tu ustaz berapa kali ke atau sekali ke ustaz? Apa dia tu? Yang lepas subuh tak, itu siapa yang buat setiap hari maka dia dapat pahala haji dan umrah. Setiap hari dia akan dapat. Setiap hari dia akan dapat. Kalau dia buat setiap hari sebab sebahagian masjid macam Nazim Masjid dia beritahu saya ustaz kena kuliah subuh mesti sampai bunyi jam supaya bagi peluang. Lepas tu jemaah sebelum makan dia sembahyang sunat isyraq tu. Bagi saya betul bukan waktu isyraq, itu waktu diharamkan sembahyang. Diharamkan. Sepatutnya kuliah sampai 7.45. Baru lepas tu baru sembahyang sunat isyraq. Tapi takut pengkuliah tu habis point lah sebab lama sangat, sejam setengah. Okey. Cukup sekadar tu dulu. Itu waktu-waktu yang diharamkan sembahyang lah. Dalam mazhab Hanafi memang tak boleh sembahyang. Waktu diharamkan sembahyang, tahiyatul masjid semua tak dibenarkan sembahyang. Cuma kita ni dalam mazhab Syafi'i adalah kelonggaran. Dalam ketika khatib baca khutbah pun ada kelonggaran lagi sembahyang tahiyatul masjid. Mazhab lain setahu saya memang tak ada sembahyang sunat. Masuk dengar aje khutbah. Okey? Ada apa soalan? Okay. Ya.
tadi kita sentuh tentang Qadiyah Jumaat. Qadiyah Badiah Jumaat ada hadis. Itu hadis sahih, ada. Sebelum Jumaat, hadis itu dipanggil hadis mauquf. Sebab apa? Sebab sahabat punya perbuatan, bukan Nabi punya. Tapi ulama Syafi'i, mereka kata sahabat mereka takkan buat suka-suka. Sebab mereka buat ibadat itu berdasarkan mereka pernah nampak Nabi buat. Indonesia ni kita pegang pada Mazhab Syafi'i ya. Qadiyah. Mazhab Syafi'i sunat. Sebab dia kata semayang kita ada solat sunat qabliyah Zuhur, maka qabliyah Jumaat pun sama dia kata. Ini aku dah Jumaat. Qabliyah Jumaat. Kita banyak dengar perdebatan kat luar-luar tu macam Memang kalau kita tengok, belajar datang daripada dulu empat. kalau tengok dari sudut riwayat, seolah-olah macam kuat yang tak ada qabliyah Jumaat. Tapi sebab kita bermazhab Syafi'i, dia kata ada sebab berdasarkan hadis daripada Ibnu Mas'ud tadi. Ibnu Mas'ud dia buat sebab Ibnu Mas'ud dia buat, takkan dia nak buat suka-suka, pastilah dia pernah nak tengok Nabi buat. Jadi kita dalam mazhab Syafi'i menyatakan sahabat bila perkara yang tidak boleh dia mengeluarkan pendapat, sebab dalam bab ibadat ni kita tak boleh suka-suka, melainkan apa yang Nabi bagi tahu, apa yang Nabi buat, itu yang kita buat. Bukan mengikut pendapat di kalangan sahabat, bukan. Jadi bila sahabat buat, maksudnya bukan ijtihad di kalangan sahabat, tetapi dia pernah nampak Nabi buat. Lepas tu ulama lain jawab begitu, sebenarnya Ibnu Mas'ud dia buat tu bukan qabliyah Jumaat, dia buat tu solat sunat biasa, solat sunat mutlak, solat sunat duha biasa. Macam sahabat-sahabat lain buat. Sahabat-sahabat lain pun buat, bukan kata 2 rakaat, 12 rakaat, pada lebih pada, bukan seorang dua buat, ramai buat. Sampai dah Nabi naik di atas mimbar, baru semua berhenti sembahyang. Itulah dia. Itulah bukan tadi. Kita ikut dalam mazhab Syafi'i lah, kita buat lah. Okey. Okey, cukup sekadar tu. Semoga Allah Taala beri kefahaman. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Dekat sini mic mesti